Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursus Mulut tahun 5. Okey, jadi hari ini kita sambung kelas PDPR kita dalam tajuk masa, iaitu topik yang seterusnya iaitu tambah masa. Okey. Jadi seperti biasa, tambah ini saya tak perlu nak cerita lebih. Kamu tahu konsep tambah macam mana. Cuma saya tekankan macam mana kita nak menambah bila melibatkan masa. Okey, yang pertama kali kita pergi kepada subtopik yang kecil iaitu jam dan juga minit. Macam mana kita nak tambah jam dan juga minit? Okey, dalam ini dibagi dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk pecahan. Macam mana kita nak selesaikan masalah pecahan? Okey, kata sini, masa perjalanan di antara, saya tukar kepada laser pointer ya. Masa perjalanan di antara dua bandar ditunjukkan di dalam gambar rajah di sebelah. Okey. Tengok ni, gambar rajah di sebelah ni, dia kata PQ R dengan S. R dengan S. Jadi PQ 1/3 jam, QS 1/5/6 jam dan QR 50 minit. Jadi sekarang ni dia tanya hitung jumlah. Ingat, bila perkataan jumlah, ini merujuk kepada operasi tambah. Okey, hitung jumlah masa perjalanan dari bandar P ke bandar S. Bandar P ke bandar S. Jadi P ke S. Adakah dia melalui R? Tak P ke S. Okey, jadi kita tambah saja. 1/3 jam tambah dengan 1/5/6 jam, jadi berapa jam di situ? Okey, jadi soalan ini bila dibagi dalam bentuk pecahan, semuanya pecahan, kamu kena jawapanmu mesti dalam pecahan. Tak perlu nak tukar kepada nombor. Okey, tukar kepada pecahan. Jadi bila kamu kira di sini, jadi kamu akan dapat 1/3 jam tambah 1/5 jam, nampak? Macam kita nak selesaikan, kita kena samakan pembawah dia. Bila tambah, kita tak perlu nak tukar sini Kalau tolak, kita kena tukarkan dia kepada pecahan tak wajar. Tetapi bila tambah, tak perlu. Okey, ingat yang sebelum-sebelum ni saya masuk dalam tajuk pecahan, kita tak perlu Jadi kita semua samakan pembawah dia ni. Okey, samakan penyebut dia saja. Okey, jadi dia akan jadi bila nak sama 3 darab 2, 1 darab 2 dia akan dapat bawah ni 6 sama 6, nampak tu. Okey, jadi bila tambah, kamu cuma tambah pecahan saja. Nombor bulat biarkan. Okey, jadi nombor bulat tambah nombor bulat, pecahan tambah pecahan. Jadi sini nombor bulat dia sifar. Jadi bila sifar tambah 1, dia akan dapat 1 jam. Okey, sini 1 jam. Dan 2/6 tambah 5/6, dia akan dapat 7/6 jam. Okey, bila sini, ni pecahan tak wajar. Macam mana nak buat? Ialah kamu kena tukar, kena jadi nombor bercampur, cara dia bahagi. Jadi bila bahagi, kamu akan dapat 1/6. Bila tambahkan, kamu akan dapat 2/1/6 jam. Okey, ni dia punya jawapan. Ini dia nak dalam masa macam ni. Okey, ni untuk sebab tajuk pecahan. Okey, yang kedua dia kata sini, bila nak tukarkan dia kepada nombor pula. Ini pecahan kita nak tukar pada nombor. Jadi macam mana? Nak tukar daripada nombor, jadi 2 jam. Okey, ni saya pergi terus walaupun tak ada sini, saya pergi terus. Okey, kita nak tukar dia kepada nombor. Ni dalam bentuk pecahan Kita nak tukarkan dia kepada nombor. Jadi macam mana? 2 jam, 2 jam. Sekarang ni kita nak tahu 1/6 jam. Okey, ni namanya perkaitan masa. 1/6 jam darab dengan berapa? 1 jam berapa minit? Ya, betul. 1 jam 60 minit. Yang tak ingat, tolong ingatkan Tolong ingat balik. Ini memang penting. Kena ingat. Jadi darab dengan 60. Jadi kamu akan dapat sini adalah 10. Bila potong, dia akan jadi 10 minit. Jadi ni 2 jam 10 minit. Okey, itu dia punya masa dia. Okey, boleh Okey, kita tengok pula situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua. Jadi gambar sini menunjukkan bahawa aktiviti membantu ataupun menolong ibu bapa ibu bapa. Jadi sini dia kata untuk menolong ibu dia memasak 1.5 jam. Oh, lama betul ibu dia masak. Masak apa tahu 1.5 jam. Ke memang betul masak 1.5 jam? Okey. Tak tahulah tu. Kena tanya orang perempuan kena tanya mak-mak kamu. Okey. Kemudian basuh kereta 0.75. Ya ke 0.75? Biasanya basuh kereta ni lama. Okey, 0.75 jam dan menyiram pokok 1/4 jam. Okey.
Ni selingannya lah. Okey, jadi sekarang ni hitung jumlah. Nampak? Jumlah operasi tambah. Okey, tempoh, jumlah tempoh bagi aktiviti membantu ibu di dapur dan menolong bapa membasuh kereta. Ibu di dapur dan membasuh kereta. Jadi, dua ni saja. Yang ni menyiram bunga tak masuk dua ni saja. Jadi bila ni dalam bentuk perpuluhan, jadi kita tambahkan dia. Kita tambah biasa dia akan dapat 2.25 jam. Okey, tambah. Okey, sekarang ni macam mana situasi kalau kita nak tukar dia kepada nombor. Ini perpuluhan. Kita tak nak perpuluhan. Kita nak tukar daripada jam dan juga minit. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, 2. 2 ini adalah 2. 2.25 Okey, 2 ini tukarkan jadi 2. 2 jam. Okey, sekarang ni yang tinggal adalah sifar perpuluhan 2. 5. Jadi cara dia macam mana? Ada dua cara. Kamu boleh darab tu dengan 60. Ataupun kamu tukar dia kepada pecahan dan darab dengan 60. Dua-dua boleh. Okey? Dua-dua boleh. Jadi sini bila kamu potong, sini akan dapat sifar 5, dia akan dapat 2. Sini akan dapat 5. Sini potong 1, ni akan dapat 3. Jadi dia akan dapat 15 minit. Ini pun sama, bila kamu buat, kamu akan dapat 15 minit lah. Jadi 2 jam 15 minit. Itu, yang ni yang biasa kita kena buat nanti. Dalam penyelesaian masalah memang kita akan tukar macam ni. Okey, dia bagi dalam bentuk perpuluhan, dia bagi dalam bentuk pecahan. Ni tukar macam ni. Okey, ni saya cepatkanlah sikit. Okey, untuk situasi yang kedua, berapakah tempoh dalam minit? Dia nak tahu minit, tadi jam. Dalam minit, aktiviti untuk menolong ibu bapa membasuh kereta. Dan juga menyiram pokok. Ni dengan ni. Dan disuruh tukarkan dalam minit. Jadi kita tambah dulu. Macam mana kita nak buat? Okey, benda sifar 0.75. Jadi kita tukarkan dia kepada minit, dia akan jadi 45 minit. Okey, kemudian 1/4 jam, nampak ni, kita tukarkan dia kepada minit, dia akan jadi 15 minit. Ni cara dia. Jadi bila kamu tambah keduanya, dia akan dapat sini jawapan dia. Jadi 60 minit. Okey? Jadi ini kamu boleh tukarkan jadi pecahan, mula dia akan jadi 75/100. Darabkan dengan 60, kamu akan dapat 45. Nak darab terus pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, itu jam dan juga minit. Sekarang ni kita pergi kepada hari dan juga jam. Okey, untuk situasi yang pertama, sama juga. Dia bukan sama je cara dia. Okey, kita tengok sekali imbas ni. Okey, tempoh pelayaran dari lokasi A ke lokasi A. A ke E. Okey, A ke E, jadi dia ada masa-masa dia lah. A, B berapa, B, C berapa, C, D berapa dan D, E berapa. Yang ni nak tanya, hitung jumlah tempoh pelayaran dari A ke C. A ke C, A ke C. Jadi, kita tambah 1.58 dengan 1.14. Nampak ni? 1.58 dengan 1/4. Jadi, kamu akan dapat jumlah dia adalah 2.78 hari. Tapi kita nak tukar dia kepada hari. Kita nak tukar pada nombor. Pada hari dan juga jam. Jadi, macam mana? Kamu kena ingat satu hari adalah 24 jam. Satu hari. Okey, 24 jam. Jadi, kalau dua hari dah. Okey, 7/8. 7/8 darabkan dengan 24. Jadi, kamu akan dapat sini 3. Jadi, 2 hari 21 jam. Okey, itu saja. Kalau dia nak dalam jam. Okey, jadi hari ni darabkan dengan 2, dia akan dapat 48. 48 jam. Tambah 21 jam, kamu akan dapat 69 jam. Itu dalam jam. Okey? Itu situasi dia. Okey, ni pecahan Kemudian kita tengok pula kalau ni tahun 6 bulan. Tahun 6 bulan. Macam mana kita nak buat tahun 6 bulan? Okey, sama juga pengiraan dia sama. Cuma kamu kena ingat bahawa satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Cikgu, kalau bulan dengan hari, okey, bulan dengan hari tak ada. Bulan dengan hari biasanya kita ikut kalender lah. Kita ikutlah Januari berapa, Februari berapa, itu kamu kena ingat. Cuma kalau minggu, kamu kena tahu bahawa satu bulan bersamaan dengan 4 minggu. Ini yang standard lah. Yang memang diguna pakai satu dunia. Okey, ini dipanggil standard value. Punya ukuran standard. Okey, ukuran standard untuk satu dunia. Satu bulan 4 minggu. Okey, dia tak ada 1 bulan 30 hari, tak ada. Salah buat hari dia akan ikut ini. Kecuali kalau tahun lah. Satu tahun 365 hari. Kalau tahun 4 366. Ni betul.
Okey. Tetapi kalau bulan biasanya kita buat 1 bulan 4 minggu lah. Kalau hari dia tengoklah. Kalau Januari 20 hari, 31 hari. Kalau Februari 28 ataupun 29. Mac 30, 1 hari. April 30. Itu kamu kena ingat itu. Okey. Pengiraan dia sama. Sama juga, cuma kita kena ikut dia punya nota ni. 1 tahun adalah 12 bulan. Kita tengok sini. Okey, saya tak perlu nak detail sangat sebab benda ni sama je. Jadi kamu tambahkan dia sama pembawa. Sebab ni tambah tak ada masalah. Kamu tak perlu nak jadikan dia sebagai pecahan tak wajar. Kalau tolak lain Untuk tambah kamu boleh terus sama. Sebab nombor bulat boleh tambah nombor bulat, nampak ni. Kita tengok contoh sini. Kamu boleh rujuk contoh di sini. Kamu akan dapat jawapan dia berapa? 5/34 tahun. Kalau tukarkan dia kepada tahun dan juga bulan, dia akan jadi berapa? 5 tahun, 5 tahun lah. Okey. 3/4, jadi 3/4 darabkan dengan 12. Jadi kamu akan dapat sini 9 bulan. Okey, kalau dia nak tukar kepada bulan, jadi 5 tahun, 5 tahun darab dengan 12 sama akan dapat 60. Jadi 60 tambah 9 dia akan dapat 69 bulan. Kalau tahun tak boleh je sebab tak cukup 9 bulan ni. Okey? Jadi inilah pengiraan dia. Okey? Okey, dan yang seterusnya sama juga, ini dibagi dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan, cara dia sama juga. Kamu tambahkan dia. Tadi saya punya pen. Okey, kamu tambahkan dia ni, kamu akan dapat ni. Cuma yang saya nak tekankan ialah bila kita nak tukarkan dia. 2 adalah 2 tahun lah. Sifar perpuluhan 75, kamu darabkan dengan 24. Sebab nak tahu berapa bulan. Ataupun 75/100 darabkan dengan 24. Kamu kena ingat tau. Kalau nak senang, ni memang kena hafal lah. Kamu tahu 20 5 20 sorry 25 24 5 kan. 24 darab 5 120. Okey. Tak apa. Yang kamu kena ingat lah macam ni. 20 5 20 25 50. Okey. Ni 4, ini 2. Okey. Kemudian 20 ni 5. 5 ni tak payahlah. 10 ni 10. Okey, kemudian 5 10. Tapi 5 jarang. Maksudnya formula dia macam ni lah. Masuk kalau bawah dia ni bawah dia 5. 5 biasalah 5 macam ni. 5 20. Maksudnya 1/5. Maksudnya gitu. 1/5 darab dengan 20. Darab dengan 20. Okey. Kalau ni 10, contoh 1/10. Darab dengan 10. Okey. Kalau 1/20, darab dengan 5. Sebab bila kita nak jadikan dia sebagai 100. Okey. Pecahan per 100 lah. Okey, ni cara dia. Okey, jadi ni saya padam dulu ini. Ini selingan lah. Ni selingan yang kamu kena ingat lah. Okey, yang ni yang kamu kena ingat. Jadual ni kalau boleh ingat lah. 5, 20, 10, 10, 25, 25, 4, 52. Bersamaan dengan 100. Okey, jadi ini bila kamu buat macam ni, kamu selesaikan yang atas dulu. Jangan selesai bawah. Boleh juga, tapi kita ambil yang senang. Atas ni senang sifar 5. Jadi sini kamu akan dapat berapa? 23 kan? Akan dapat 3 lah. Sini akan dapat 4. Sebab apa? Ambil formula mana ni? Formula ni. Okey, 25, 4 ni 100. Ni semua 100. Okey, ni semua 100. 1 sifar. Ni semua 100 jawapan dia. Okey. Jadi kita ambil yang mana? 100 kan? 100. Bila sifar 5, inilah sifar 5. Okey. Jadi kamu akan dapat 4. Jadi bila 4 sini akan dapat 6. Jadi 3 darab 6 kamu akan dapat 18. Jadi 2 tahun 6 18. Betul. 4, 6, 24. Takkan 18. Silap. Bukan 24. Saya pun dah tersalah ni. Tengok cerita-cerita lebih. 12 je. Patutlah saya tak dapat jawapan dia. 12. Jadi sini pun 12. Jadi ni dapat 3. Jadi 9. Jadi 2 tahun 9 bulan. Itu cerita dia. Okey? Itu cara dia. Pengiraan dia lah. Okey? Okey.
Seterusnya, kita pergi kepada contoh. Okey, kita pergi kepada contoh. Kita tengok A. Macam mana kita nak selesaikan A ni? Okey, A ni. 1/2 tambah 1/10 sama dengan berapa jam? Okey, jadi 1/2. Kita samakan bawah dia. Okey, jadi samakan, kita ambil 2 darab 5. Dia akan jadi macam ni lah. 1/2. Ni darab 5. Atas darab 5. Tambahkan dengan 1/10. Jadi kamu akan dapat sini 5/10 jam. Tambahkan dengan 1/10 jam. Jadi kamu akan dapat 6/10 jam. Okey, 6/10 ni boleh dikecilkan. Boleh dimudahkan. 6/10 dengan CP2. Jadi dia akan dapat apa? 3/5 jam. Okey, betul 3/5. CP2 betul lah. 3/5 jam. Okey, jadi sini jawapannya adalah 3/5 jam. Okey, kita nak tukar dia kepada minit. Sebab ni jam kan. Jam betul lah 3/5. Kalau nak tukar pun kepada minit, macam mana nak buat? Jadi 3/5 darabkan dengan 60. Jadi kamu akan dapat sini 12. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 36 minit. Ini selingan lah. Okey. Kemudian yang C pula. 1/6 tambah 1/8. Okay, ingat, bila tambah, tak perlu nak tukar, tak perlu nak darab tambah. Kamu terus boleh buat. Cuma samakan bawah dia ni. Okey, samakan bawah dia macam mana? Kena buat 1/6 darab 8. Darab 8. Sebab kita nak samakan bawah dia. Tambahkan dengan 1/8 darab 6. Ni darab 6. Jadi kamu akan dapat sini 8/48 tambah 6/48. Jadi kamu akan dapat sini 1/14/48. Kemudian kita kecilkan dia. Kita permudahkan dia. Dia akan dapat apa sini? CP2 dah. CP2 ke CP14 boleh? 14 tak boleh. 14, 28. 14, 28. 28 tak boleh. 14, 3, 42. Jadi guna CP2 lah. Ni akan dapat 7. Sini akan dapat 24. Jadi jawapan dia 1/7/24 hari. Okey, kalau nak tukarkan dia kepada tu, dia akan buat macam ni lah. Jadi satu hari lah. Satu hari. Okey. Kemudian hari dengan jam lah. Dia akan dapat 7/24 darab dengan 20. 4 jam. Kamu akan dapat 7 jam. Okey. Kalau nak tukar kepada jam, satu hari 24 jam. Tambah dengan 7 jam. Kamu akan dapat 31 jam. Okey. Jadi jawapan di sini adalah satu hari. 1/7/24 hari. Okey. Okey. Kita tengok yang kedua pula. Ini perpuluhan lah bila melibatkan perpuluhan. Jadi sifar pelihan 25 jam tambah 3 jam. Jadi tambah je. Dia akan dapat 3/25 jam. Kalau nak tukarkan kepada jam dan juga minit, dia akan dapat 3 jam, 3 jam. Sifar pelihan 25 darab dengan minit, 60 jam. Jadi sifar pelihan 25 darabkan dengan 60 minit, kamu akan dapat 15 minit. Okey, jadi 3 jam, 15 minit. Okey, kalau nak tukar kepada minit terus, 3 jam, darab lah. 3 darab 60, kamu akan dapat 180 minit. Tambahkan dengan 15, kamu akan dapat 195 minit. Jadi banyak jawapan dah. Bergantung pada soalan ni lah. Okey. Jadi ni 6 hari ni, kamu akan dapat apa? 6/5 tambah 4/75. Kamu akan dapat sini 5, 12, 1. Sini 10, 11. 11/25 hari. Cikgu, hari tu cikgu sebut, kalau masa kena buat 2 tempat. Okey. Ini dalam bentuk perpuluhan. Jadi perpuluhan tambah macam biasa saja. Kecuali kalau kamu nak tukarkan dia kepada jam dan juga minit, itu lain. Okey, ataupun hari dengan jam, itu lain. Tapi macam ni kamu tambah macam biasa. Okey, nak tukarkan dia baru kena ikut 1 hari 24 jam. Ini kena ikut. Tapi kalau dia tak, kalau hari yang sama ni sama-sama, tak perlu nak tukar. Kamu tambah macam biasa saja. Okey? Boleh Okey, seterusnya contoh yang ketiga.
Okey, 1/34 tahun tambah 0.75. Okey, ini pecahan. Ini adalah perpuluhan. Jadi ini nak tahun dan juga bulan. Macam mana? Kena tukarkan kedua-dua ini kepada nombor dulu. Okey. Jadi 1 tahun 1/34 dia akan jadi 1 tahun. 3/4 darabkan dengan 12. Jadi kamu akan dapat sini 39. Jadi sini 1 tahun 9 bulan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah 0.75. Okey, jadi 0.75 darabkan dengan 12 ataupun 75/100 darabkan dengan 12 ataupun 3/4 darabkan dengan 12. Mana lebih senang? Okey. Jadi ini kamu akan dapat 3, kamu akan dapat 9 bulan. Jadi jawapan dia adalah 9 bulan. Jadi bila kita tambah 1 tahun 9 bulan tambah 9 bulan. Jadi kamu akan dapat sini 18 bulan. Sini akan dapat 1 tahun. Okey, ni dah lebih sebab 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan saja. Ni dah lebih. Jadi kena tolakkan dengan 12. Bila tolak 12 sini kena tambahkan dengan 1. Itu automatik. Okey, bila kamu buat kira macam ni. Jadi kamu akan dapat sini 6 bulan. Kamu akan dapat sini 2 tahun. Jadi jawapan dia adalah 2 tahun 6 bulan. Itu sahaja. Okey. Boleh faham ya? Kalau tak faham kamu boleh ulang balik daripada mula. Okey, jadi seterusnya kita masuk topik yang kedua iaitu tolak masa tolak masa. Jadi konsep dia sama, kamu ingat tolak berkurangan. Sama je konsep dia. Cuma saya nak tunjuk di sini macam mana cara nak menolak kalau pecahan. Okey. Kalau menolak pecahan, kamu tengok contoh di sini, okey? Contoh di sini ya. Ini cerita dia lah tentang Radin dan juga Divani. Projek dia nak buat satu projek lah, poster lah, dia nak melukis poster. Okey, jadi masa yang diambil oleh Radin adalah 1 jam 1.56 jam dan juga Divani adalah Radin adalah 1.56 Siti adalah 1.56 jam dan Radin adalah 3/4 jam. Jadi berapa dia punya beza dia? Jadi bila beza adalah tolak. Okey, jadi sekarang ni dia tolak macam mana? Okey, bila macam gini, nampak ni, dia samakan dulu bawah dia. Okey, dia samakan dulu bawah dia. Okey, dia samakan terus bawah dia. Kalau tengok cara buku teks ni, dia samakan terus bawah dia lah. Jadi dia samakan, tapi dia sama macam mana? Dia bawah dia bagi sama 12. Sebab 6 dengan 4 ni, dia ada dalam CP2 je. Dia tak ada dalam CP4, dia tak ada dalam CP6. Dia ada CP2. Jadi, kita samakan dia. Jadi, samakan dia, dia akan jadi 12 lah macam ni. Okey, kalau kamu tengok macam ni, dia akan dapat jawapan dia 1/12. Okey, kalau nak tukar dia kepada minit, sama juga. Kamu darabkan dengan 60. Itu saja dia punya konsep dia. Okey, kita tengok yang bawah ni lah. Tengok contoh yang bawah ni. Okey, jadi contoh yang di bawah ni, kamu boleh nampak bahawa berapakah tempoh yang diambil oleh Divani dalam jam dan juga minit. Okey, ini dibagi dalam bentuk pecahan. Ini dalam bentuk jam dan juga minit. Jadi, bila kamu tolak sini, nampak ni. 1.56 jam, bila dia akan pecahkan benda tu. Okey, jadi 1 jam tambah 5/6 jam darab 60, dia akan dapat 1 jam 50 minit. Kemudian dia akan tolak, dia akan dapat baki dia 1 jam 35. Nampak ni, ini namanya diguna T-form. Kaedah ni, yang ni namanya, kalau saya panggil dia adalah T-form lah. Ni, kaedah ni namanya T-form. Okey, T-form. Kenapa dia T-form? Sebab bentuk dia macam ni. Bentuk dia T. Dan bentuk T macam ni sebab dia asingkan jam dan juga minit. Okey, itu namanya T-form. Okey, kita tengok contoh yang kedua bila melibatkan perpuluhan pula. Jadi sama juga, dia tengok sini, hitung beza masa memasak dalam jam keropok leko yang dikukus dan yang direbus. Okey, kukus dan juga rebus. Kukus 1.5 jam, rebus 0.5 jam. Jadi dia tolakkan, dia akan dapat macam biasalah. 1 jam. Tolak saja biasa. Okey, yang kedua, situasi yang seterusnya dalam tajuk ini, dalam tajuk perpuluhan ialah dia nak tukar kepada jam dan juga minit. Jadi cara dia sama, yang 3.45 ni kamu tukarkan dia kepada jam. Jadi 3 tu tak berubah,
3 jam. Yang tukar hanyalah sifar per 45 darabkan dengan 60. Jadi kamu akan dapat 27 minit. Kemudian kamu tolak guna T-form. Ini memang guna T-form lah. Kita akan guna garis masa. T-form lebih senang. Okey. Yang ni pula bila jumpa pecahan dan juga perpuluhan. Pecahan dan juga perpuluhan. Jadi kamu kena tukar lah. Yang ni kena darab 60. Ini pun kena darab 60. Yang depan tu tak perlu darab. Okey, sebab ni satu jam lah. Okey. Cara dia sama, simple benda tu saja. Okey, ni untuk jam dan juga minit. Okey, seterusnya hari dan jam. Okey, hari dan jam. Jadi kamu kena ingat, saya ulang lagi sekali dalam ni ialah kamu kena tahu satu hari adalah 24 jam. Itu yang kena ingat. Memang kena ingat. 24 jam sama dengan satu hari. Itu yang kamu kena ingat. Kena ingat. Okey, jadi cara dia sini sama juga. Dia kata, dia akan tengok sini macam tim batik lah. Corak A dengan corak B. Dia ada masa dia. Jadi dia tanya berapakah lebihnya. Nampak sini, lebihnya. Jadi bila ada ayat lebih ni pun merujuk kepada tolak lebihnya. Okey, lebihnya corak B. Berbanding. Nampak? Ada lebih berbanding. Ini maksudnya merujuk kepada tolak. Okey, dia akan tolak. Okey, jadi bila tolak macam tu, sama juga konsep dia akan tolak, dia akan dapat 11 per 12 hari. Okey, kemudian dia nak tukar pula pada hari dan juga jam. Jadi konsep dia, ingat nota ni. Okey, satu hari 24 jam. Jadi sama juga macam ni. 7 per 8 jam, dia akan jadi 7 per 8 darab dengan 24, dia akan dapat 21 jam. Kamu tolakkan dia, buat T-form, nampak T-form. Okey, buat T-form. Dan tengok sini. Tengok arahan dia ni. Ni dia punya nota yang kamu perlu baca betul-betul lah. Okey. Maksud dia, bila macam gini, kalau kita nak tengok, ialah 18 tolak 21, tak boleh. Jadi macam mana? Kita kena ambil satu hari. Okey. Di sini saya tunjuk Ni kecil, saya tunjuk yang besar sikit lah. Okey. Contohnya di sini saya ambil contoh di sini. Okey. Okey. Jam dan juga, hari terbalik. Okey. Hari dan juga jam. Okey. Ini 9, ini 18, ini 21. Jadi tak cukup. Jadi kena ambil satu hari. Satu hari maksudnya dia tinggal 8 hari di sini. Okey, satu hari tu kita letak sini. Sekarang ni hari nak pergi jam, kita kena ikut formula ni. Kena ikut nota ni. Jadi sini satu hari dah akan jadi 24. Jadi 24 ni kita tambah dengan 18. Kita tambahkan dengan 18 tu dia dapat 42. Jadi bila tambah, bila kita potong sini kita ganti dengan 40. Jadi 42 boleh tolak dengan 21. Tu yang dapat jawapan dia 21. 8 jam hari 21. Itu cara dia. Okey. Itu kalau pecahan. Kalau perpuluhan pula, okey kita tengok sini untuk pengakap. Lebihnya, nampak dia guna perkataan lebihnya. Lebihnya berbanding. Daripada ataupun berbanding. Berbanding daripada. Jadi bila ada perkataan itu, dia merujuk kepada operasi tolak. Jadi, dia tolak macam biasa kamu akan dapat ini. Ini kalau dia nak dalam hari jugalah. Tapi kalau dia nak dalam hari dan jam, ini cara dia yang kamu kena buat. Maksud dia, kamu kena ingat nota ini. Kena rujuk nota ni. Okey. Dia beza-beza sebab tu dia buat macam ni. Dia beza-beza. Jadi, dapat jawapan dia macam ni. Kalau yang ni pula, sama juga konsep dia macam jam dan juga minit. Nampak Sama konsep dia. Cuma yang beza dia, yang berubahnya adalah ni, nota dia. Yang tadi 1 jam 60 minit, ini 1 hari 24 jam. Itu saja yang membezakannya. Okey, seterusnya. Tahun dan juga bulan. Kita pergi kepada tahun dan juga bulan. Nota saya tulis sini sebelum saya terang. Kamu kena ingat, 1 tahun. Ni saya dah terang di atas tadi kan, tapi tak apa saya tulis balik. 1 tahun 12 bulan. 12 bulan. Ini memang kena hafal. 1 tahun. Ini memang kamu betul-betul kena hafal. Okey. 1 tahun 12 bulan. 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Okey. Jadi, tahun dan juga bulan. Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Konsep dia sama. Okey. Kalau tolak, beza tolak macam biasa. Kalau dia nak tahu, tolak macam biasa. Semua kamu samakan. Yang penting sekali ini konsep tolak pecahan. Maksudnya kamu kena samakan bawah dia dulu. Okey. Kamu tengok sini. Samakan bawah dia dulu. Kemudian kamu akan dapat jawapan dia. Kalau dia nak suruh tukar kepada tahun dan juga bulan, ini cara dia. Cara dia sama macam atas tadi. Dia ulang balik saja. Okey? Cara dia sama, cuma beza dia ni. Yang beza dia ni.
cara dia sama, cuma dia punya nombor dia pertukaran dia ni. Kalau tahun. Okey, jadi ini kamu kena darab dengan 12. Tak boleh darab dengan 24. Tak boleh darab dengan 60 sebab dia nak dalam bulan. Okey? Okey, ni kalau pecahan. Kalau perpuluhan pun sama, konsep atas dia sama, tolak macam tolak perpuluhan macam biasa. Kemudian kalau dia nak suruh tukar sama juga darab dengan 12. Okey, kamu boleh buat lattice, kamu boleh buat bentuk pecahan, tak ada masalah. Okey. Kalau pecahan kamu buat macam ni Saya tunjuk sikitlah. Okey, kalau pecahan macam mana cara nak buat? Okey, daripada sini kamu ingat 30.25. Kamu keluarkan 30 ni dulu. 30 ini kamu darabkan dengan 12 dulu. Okey, ni senang. Kamu akan dapat 360. Sekarang ni 25. 25 kamu buat macam ni. 25 per 100. Ini pun kena hafal sebenarnya. 25 per 100 bersamaan dengan 1 per 4. Ini memang kena hafal. Okey, kena hafal. Supaya senang. Jadi bila 1 per 4, 1 per 4 darabkan dengan 12. Kamu akan dapat 3. Jadi tu yang dapat 363. Itu saja. Okey. Nombor 4. Cara nombor 4 ni sama juga konsep dia. Yang berubahnya adalah nota dia saja. Konsep dia sama. Kalau perpuluhan, kamu darabkan dengan 12. Okey. Yang mana darab dengan 12? Yang perpuluhan ni saja. Yang saya tulis sikit. Yang ni saja. Yang depan kena darab juga lah. Tapi ni saja. Sebab ni dalam perpuluhan. Ini bukan. Ini nombor bulat. Nombor bulat ni sama je lah. Kalau 14 tahun, 14 tahun lah. Okey. Kalau 14 tu maksud dia 14 tahun. Okey. Boleh? Kemudian